forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon atau pertanyaan Rafizi Ramli kepada Muhyiddin dan Haji Adi serta PN. Apakah semangat mereka yang telah mereka lakukan selama ini untuk membantu orang susah, orang miskin? Selama Haji Adi menjadi MB Terengganu dulu dan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dan pemimpin PAS juga pernah menjadi menteri-menteri dahulu. Okey, mari kita dengar ucapan Rafizi semasa ceramah Istiqamah semalam. Okey, di akhir kita komen macam biasa. Dibeli oleh pembeli-pembeli yang kerajaan dah susun pun. Jadi saya nak ulang balik, saya tanya balik. Kawan-kawan dalam PN, ni orang yang duk tengok dan maki hamun ni, kamu bolehlah maki hamun, cuba jawab soalan saya ini. Kalau ini dasar pendekatan dan apa yang kami usahakan oleh kerajaan perpaduan untuk bantu orang susah, sebahagian besar orang Melayu. Saya nak tanya Muhyiddin, saya nak tanya Haji Adi. Kamu, Haji Adi, datang daripada Marang berpuluh-puluh tahun jadi wakil rakyat Marang. Apa kamu buat untuk bantu penduduk orang miskin dekat Marang? Cuba beritahu. Dulu kamu boleh kata, oh kami pembangkang, kami tak boleh buat apa. Kamu pernah jadi menteri besar 5 tahun. Jatuh terus saya sebut macam tu. Ni siapa ni? Supaya jadi dekat atas tu. Kamu pernah jadi menteri besar 5 tahun. Marang masih lagi orang susah macam tu lah. Kamu pernah jadi duta besar bertaraf menteri. Mana sumbangan idea kamu, pendekatan kamu nak bantu orang susah? Kerajaan PAS pernah jadi sebahagian daripada kerajaan Persekutuan Perikatan Nasional. Saya nak tanya, apa yang PAS gariskan, apa yang PAS bangunkan, apa yang PAS perjuangkan untuk orang-orang susah, kecuali daripada minta tabung daripada orang-orang susah masa ceramah PAS? Saya nak tanya. Sebab itu saya kata kepada yang muda, kepada yang dengar, bolehlah dengar cerita daripada Perikatan Nasional, daripada Bersatu, daripada PAS. Mereka pun pernah berceramah dengan saya. Saya ingat dulu tahun 2017, 2016, antara mereka yang kerap naik trak saya, tak lain dan tak bukan, ialah Tan Sri Muhyiddin sendiri naik trak aku dulu. Saya kenal mereka. Dulu masa PAS di dalam Pakatan Rakyat dulu, bab-bab memikirkan dasar, bab-bab membangunkan pendekatan macam mana nak selesai masalah rakyat, dia tinggal kat siapa? Dia tinggal kat PKR. Yang itu dia kata, ni tak apalah. Ente buatlah. Jadi sebab itu sekarang ini, dalam keadaan kita mencabar ekonominya, kedudukan negara ini tak boleh dah lagi macam dulu business as usual sebab hutang kita 1.7 trilion. Maka pilihan yang ada kepada pengundi-pengundi, terutamanya yang muda, ialah bertanya, kalaulah aku pilih parti ini, sebenarnya macam mana mereka akan menyelesaikan masalah aku? Itu yang pertama. Ada 10 lagi, sebab tu saya ingat memang habis pukul 2 ni kot. Kemudian saya tanya, soal yang kedua, itu soal orang miskin terbawah. Kemudian orang yang miskin memerlukan satu tempat untuk mereka berniaga supaya orang boleh beli. Baik. Bila kami tengok dan semak, kita tengok kalau nak bina satu gerai, mungkin 20,000. Kemudian cari tempat payah. Kemudian penyelenggaraan lepas itu 3-4 tahun dia jadi buruk, kena marah kat orang. Kemudian tempat-tempat itu makin lama makin jauh daripada tumpuan orang. Kalau nak bina kedai macam Akik Mara dulu lagi mahal. Satu jadi 300,000, 400,000 ringgit. Dan kami sedar kerajaan perpaduan yang ada ini mewarisi hutang 1.5 trilion. Kamu nak bina macam mana? Duit pun hutang yang banyak. Sebab itu kami fikir, sebenarnya tak perlukan bangunan pun, gerai pun. Yang kita perlukan ialah tempat menjual, asalkan tempat berniaga itu betul-betul tempat tumpuan orang ramai. Dan yang penting,
Kita nak pastikan tak payahlah dia ambil orang bekerja, bayar elektrik, tunggu kat situ satu hari. Sebab itu kita tengok secara ekonominya, yang paling baik kita bagi dia vending machine. Sebab setakat ini daripada mereka yang menerima vending machine ada 100 unit pertama ni kita semak. Kita pasang di tempat-tempat strategik di seluruh negara. Paling kurang satu hari dia dapat 150 ke 200 ringgit sehari. Ada yang dapat 600 ringgit sehari. Ada yang dapat sampai 800 ringgit sehari. Dan dia tak payah bayar sewa, tak payah bayar elektrik, hatta dia tak payah duduk dekat situ pun. Jadi banyak yang dapat peluang ini dari kalangan miskin dan miskin tegar, dia buat dua kerja. Dia buat kerja lain. Pagi dia pergi pasang, hantar makanan dia dulu, dia pergi buat kerja lain. Kemudian tengah hari habis diganti balik. Maka dia dapat jana dua pendapatan. Baik, perkiraan mudah untuk orang-orang yang tak reti mengira yang pelekeh. Ini cara kita bantu rakyat. Bayangkan kita ada 5,000 penerima insya-Allah menjelang akhir tahun ini. 5,000 penerima, 5,000 mesin di seluruh negara. Satu hari katakanlah paling kurang dia dapat RM100. Paling kurang lah. Sekarang ini paling kurang RM150. Tapi kita kira purata lah. Ada tempat mungkin jauh sikit dia dapat RM100. 5,000 mesin. Satu hari, setiap satu jana RM100 tambahan pendapatan kepada orang miskin Tegar dan miskin B40. Satu hari RM500,000, saudara-saudari. Satu tahun, kalilah. 500,000 kali dengan 365 hari, dia lebih kurang 150 juta ringgit tambahan kepada orang miskin. Ini lebih baik daripada kerajaan buta-buta bagi duit kerana mereka dapat pendapatan, dia yakin mereka belajar berniaga dan mereka akan dapat pendapatan bersih lebih kurang 1,000, 2,000, 3,000 ringgit sebulan. Bukankah itu cara yang lebih baik untuk kita tolong orang miskin? Daripada kita sembang, takutkan dia, oh Pak Cik, kalau Pak Cik undi UMNO ke, undi Pakatan ni, habislah kita. Cina lah belakang di Kelantan ni. Ini untuk orang Kelantan yang tengah tengok ni, saya akan datang Kelantan. Dekatlah masa ni nak ceramah Kelantan kan. Bayangkan itu baru satu program. Ada program lain bila kita buat usahawan tani yang insya-Allah antara kawasan-kawasan yang banyak yang telah diberikan ialah di Negeri Sembilan nanti. Sama juga dulu. Kalau kita bagi bantuan RM2,000, RM3,000, suruh dia bercucuk tanam. 2-3 bulan dia bercucuk tanam. Lepas tu dia, tak larat dah. Pokok tu matilah. Baja mahal lah. Macam-macam cerita, harga jatuh lah. Sebab itulah sampai kesudah kita masih lagi bergelumang dengan masalah tanaman makanan yang tidak mencukupi. Sebab itu bila kita tengok untuk tolong orang miskin, untuk pastikan bahawa bekalan makanan itu mencukupi di masa akan datang, kita kata kerajaan tak boleh lepas tangan setakat bagi 1,000, 2,000 suruh orang tanam pokok. Tak jadi. Apa yang kerajaan kena buat? Kita kena bina keseluruhan infrastruktur pertanian. Jadi petani sekarang bukan macam zaman dulu bawa satu cangkul je. Dia nak jadi petani, dia kena ada rumah hijau. Dia kena ada para-para. Dia kena ada wiring air, wiring elektrik. Dia kena ada fertigasi. Dia kena ada sistem komputer, pam air, pam baja. Supaya bila orang datang bertani itu, dia bukan mencangkul macam dulu. Dia bertani seolah-olah dia kerja dalam kilang. Baru kita boleh kawal mutu tuaian. Kita boleh pastikan kita jaga risiko dari segi serangga dan sebagainya. Barulah yang bekerja ini boleh kekal mengusahakan tapak-tapak pertanian. Kalau tidak, bagi kat dia tanah, suruh bagi dia RM2,000, suruh pergi beli cangkul, suruh dia cari tanah sendiri, suruh dia beli baja sendiri. Tak jadi sampai bila-bila. Jadi kita buat dan insya-Allah kita bagi setengah atau suku ekar setiap seorang penerima. Kita dah kira insya-Allah mereka akan dapat
pendapatan bersih sekitar 1,500 ke 2,000 ringgit sebulan, dalam keadaan dia tak payah duduk kat situ tiap-tiap jam pun. Dia datang tengok sekejap, tengok jaga pokok dia sekejap, sembuh racun sikit, air memang dah dimasukkan secara automatik, baju dimasukkan secara automatik, hasil tuaian itu nanti akan dibeli oleh pembeli-pembeli yang kerajaan dah susun pun. Jadi saya nak ulang. Golongan seterusnya ialah golongan yang mungkin tidak miskin, tegar, mungkin bukan golongan B40 paling miskin 3,000 ke bawah, tapi golongan-golongan pertengahan yang sebenarnya turut tertekan dengan kos sara hidup. Ini golongan M40. Ini golongan yang kalau suami isteri bekerja, dua-dua cikgu, gaji 8,000 sebulan, cukai dia bayar, sumbangan kepada sekolah dia kena ambil duit dia untuk bayar, tapi dia tidak layak untuk dapat apa-apa bantuan daripada kerajaan. BRIM dulu tak dapat, kemudian jadi bantuan keluarga pun tak dapat, sekarang sumbangan tunai ramah pun tak dapat. Sebab dia apa? Sebab dia M40. Ini golongan yang dikira golongan pertengahan. Kerja kamu ialah bayar cukai kepada kerajaan saja untuk bantu orang lain. Kamu takkan dapat bantuan. Bila kami masuk, kami kata benda ni tak adil. Dalam pengurusan ekonomi ada satu konsep yang dipanggil exclusion risk ataupun risiko keciciran. Mana-mana dasar ekonomi bila kita bangunkan, selain daripada kita sibuk pasal nak tumbuh ekonomi, pasal nak bagi orang kaya, satu risiko yang kita betul-betul kena tengok ialah kalau kami buat dasar begini, bagaimana risiko kecicirannya kepada orang yang sepatutnya dapat, tapi oleh kerana dasar itu tidak begitu tepat, maka dia tertinggal. Dan dalam masyarakat kita, saudara-saudari, risiko keciciran yang besar ialah untuk golongan M40 ini. Masa Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia buat apa-apa tak? Tak ada. Masa Haji Hadi jadi pimpinan kanan kerajaan, ada pernah dengar dia bercerita pasal macam mana kita nak mengurangkan risiko keciciran keluarga pertengahan yang sebenarnya mereka juga tertekan dengan kos sara hidup? Tak ada. Tuan Ibrahim sampai sekarang tak ada. Saya tunggu dia di mahkamah. Tak ada, saudara-saudari. Jadi kami masuk, kami kata, kenapa kita tak buat begini? Sepatutnya kita jangan tengok kepada pendapatan suami isteri saja. Kita kena tengok pendapatan dia, kena tengok tanggungan dia juga. Dan kena tengok dia duduk dekat mana juga. Sebab orang itu kalau dia duduk di bandar, dia duduk jauh, dia kena naik kereta, tanggungan minyak dia tu lagi besar. Kalau duduk contohnya dekat Uluyan ke, dia kampung dia naik motor je, tanggungan minyak dia bulanannya lebih kecil. Jadi nak kata orang ini layak dapat bantuan, orang itu tak layak dapat bantuan, tidak cukup dengan semata-mata tengok berapa pendapatan bulanan sahaja. Kena tengok pendapatan bersih. Pendapatan, tolak tanggungan-tanggungan. Sebab contohnya saya dulu kahwin lambat, kahwin umur 34, bujang. Umur 30 gaji puluh ribu. Memanglah, tapi jangan bagi contoh saya lah. Katakanlah orang tu kahwin lambat, gaji umur 30, tapi gaji dia mungkin 3-4 ribu contohnya ada. Berbanding dengan orang yang berkeluarga, umur sama, anak 5. Gaji dia suami isteri mungkin lebih sikit lah. Tapi simpanan baki pendapatan dia jauh lagi rendah kan. Yang ini tak ada anak, yang ini ada anak. Jadi sebab itu walaupun susah, walaupun sukar, kita secara berfasa dan buat keputusan dan sedang melaksanakan supaya bermula tahun depan kita beralih daripada pendekatan yang berasaskan pendapatan bulat-bulat ni, yang ada risiko keciciran ini, kepada pendapatan bersih yang mengambil kira banyak lagi tanggungan, banyak lagi soal tempat mana kamu duduk, keluarga macam mana, supaya kita mengurangkan risiko keciciran. Dan bila kita buat begitu, insya-Allah
keluarga yang M40 yang ada kat Sikamat, Ampangan, dekat Seremban selama ini yang tak dapat bantuan, kalau kena kepada syarat-syarat dia kerana tanggungan kamu itu lebih tinggi, kamu insya-Allah akan dapat bantuan. Okey tuan-tuan, komen saya lah. Apa yang dia tahu Muhyiddin dulu masa menteri-menteri PAS dahulu menjadi Perdana Menteri. Mereka cuba bantu rakyat berulang-ulang kali dengan kita mengambil kembali duit kita di KWSP. So, kita telah mengeluarkan duit di KWSP sebanyak 4 kali, kalau tak silap saya. So, kalau kita berulang kali mengambil duit di KWSP itu, hanya itunya bantuan oleh mereka, lama-lama habis duit KWSP kita. Acap kali ada masalah keluar, acap kali ada masalah keluar. So, apabila kita berumur tua nanti, dah tak ada duit dah. So, dengan inisiatif yang dibuat oleh Rafizi ni, kita nampak banyak usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Rafizi untuk membantu kita. Antaranya ialah inisiatif pendapatan rakyat iaitu usaha tani, usahawan makanan, operator perkhidmatan. Dan yang paling glamour sekarang ialah vending machine tu lah, usahawan makanan. Okey, jumpa lagi tuan-tuan. Jangan lupa menyokong kerajaan perpaduan pada PRN nanti. Assalamualaikum.